Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan yang masih lagi setia berada di channel YouTube Syukri Vlogs. Dan terima kasih kepada rakan-rakan yang sentiasa support dan juga memberikan kata-kata semangat untuk saya terus berkarya dalam bidang eksplorasi ya. Dan pada video kali ini bukanlah video eksplorasi ke tempat yang ditinggalkan atau tempat yang abandoned, tapi saya ingin membuat satu kelainan di video ni ya, di mana saya telah menjejaki dua buah lokasi ya, yang mempunyai satu kejadian atau tragedi hitam pada tahun 1999, dan dua lokasi ni terletak tidak jauh antara satu sama lain, dan kedua-dua lokasi ini telah berlakunya tragedi yang sama, tragedi yang sangat menggemparkan negara pada masa tersebut. Dan lokasi yang saya masukkan adalah di sebuah kawasan pencawang TMB, dan yang kedua adalah di kawasan sebuah terowong bawah tanah yang menghubungkan antara kompleks daya bumi dan juga masjid negara. Jadi apa yang berlaku sebenarnya di dua lokasi ini? Pada tahun 1999 berlakunya satu kes pembunuhan yang menggemparkan negara pada masa tersebut, melibatkan seorang pelajar wanita yang berbangsa India berusia 17 tahun yang bernama Audrey Melissa Bhathinathan, yang telah ditemui meninggal dunia di sebuah kawasan Semak Samun berhampiran dengan pencawang TMB Jalan Kinabalu, Kuala Lumpur. Dan lokasi yang pertama yang saya jejak ni merupakan satu kawasan pencawang TMB, di mana di situlah pada tahun 1999 mayat Audrey Melissa Bhathinathan telah ditemui di situ oleh seorang pekerja alam flora yang kebetulan bertugas di situ pada masa tersebut. Dan mungkin ramai yang tidak tahu tentang kes atau kejadian pembunuhan ni, tapi apa yang menarik perhatian saya untuk membuat kajian dan juga share kepada rakan-rakan mengenai tragedi ini adalah kerana sehingga ke hari ini, tahun 2022, kes ini masih belum dapat diselesaikan, yang mana pembunuh yang sebenar belum dapat ditangkap sehingga ke hari ini. Dan itulah yang membuatkan saya rasa terpanggil dan membuat satu konten sedikit yang berlainan pada video kali ini untuk sharekan kepada rakan-rakan mengenai kejadian ini. Jadi sebelum tu saya ingin tunjukkan video di mana saya telah menjejaki lokasi yang pertama, iaitu sebuah kawasan berhampiran dengan pencawang TMB di Jalan Kinabalu, Kuala Lumpur, yang mana di situlah mayat Melissa Bhathinathan telah ditinggalkan selepas dia dibunuh dan diperkosa oleh seorang yang amat kejam sekali. Dan apa yang menyakitkan hati itulah dia tak dapat dijejaki sehingga sekarang. Itu yang membuatkan diri ini rasa terpanggil untuk membantu sedikit mana tahu dengan membuat konten berkenaan dengan kisah ni akan membangkit lagi rasa ingin tahu dan sifat ingin membantu masyarakat di luar sana untuk sedikit sebanyak dapat memberi info atau maklumat tentang kes ni kepada mereka yang tahu. Jadi kita tonton terlebih dahulu video penjejakan di lokasi pertama yang telah saya buat. Okey, jom.
Jalan Kinabalu di Kuala Lumpur, yang mana saya akan tunjukkan di mana lokasi mayat Audrey Melissa Vatinathan yang telah dibunuh dan mayatnya telah dicampakkan di suatu kawasan yang ada pencarian TMB. Jadi saya akan tunjukkan di mana lokasi sebenarnya, lokasi tepat mayat beliau telah ditinggalkan. Jadi ini adalah Jalan Kinabalu di Kuala Lumpur. Saya akan ikut laluan jalan kaki ni untuk tunjukkan pada rakan-rakan semua di mana lokasi mayat seorang pelajar yang telah diperkosa sebelum dibunuh di satu terowong pejalan kaki, dan kemudian mayatnya telah dicampak ke dalam semak yang terletak berhampiran dengan pencarian TMB. Jadi saya menuju ke kawasan tersebut untuk tunjukkan di mana mayat beliau telah ditinggalkan. Saya terpaksa tinggalkan motosikal jauh sikit sebab nak tinggalkan berhampiran dengan kawasan tu agak bahaya kerana laluan jalan besar. Agak jauh juga jalan kaki, tapi tak apa, saya akan tunjukkan tempat tu. Jadi inilah dia lokasi yang saya maksudkan, lokasi di mana mayat Audrey Melissa Vatinathan yang telah dicampakkan ke sini selepas dibunuh. Dahulu kawasan ni di belakang ni bersemak samun sebelum DBKL dan juga Alam Flora membersihkan kawasan ni dan juga memasang pagar untuk mengelakkan kejadian sama berulang. Mayatnya yang dijumpai ketika itu masih lengkap berpakaian seragam sekolah, namun beg dan kasut sekolah beliau hilang ketika mayat dijumpai, dan ada kesan lumpur dan juga tanah ketika mayat Audrey dijumpai. Di sekitar sini ada lokasi tersebut. Tahun 1999 kes ini viral dan telah menggemparkan satu Malaysia kerana kes pembunuhan kejam, dan sehingga kini pembunuh belum dapat ditangkap, belum dapat dijumpai. Itulah mayat Melissa ditemui dalam keadaan masih lagi lengkap berpakaian sekolah. Namun sayangnya kasut dan juga beg sekolahnya telah hilang. Dan apa yang menyedihkan, Audrey ditemui dalam keadaan penuh dengan lumpur dan juga tanah di tempat yang saya pergi tersebut. Jadi boleh tengok keadaan terkini kawasan tersebut pada tahun 2022 yang saya rakamkan. Jadi sebelum kita ke lokasi yang kedua yang saya telah buat penjejakan, saya ingin bercerita sedikit siapa sebenarnya Audrey Melissa Vatinathan ni. Jadi Audrey Melissa Vatinathan ni merupakan
merupakan seorang pelajar yang berusia 17 tahun dan dia bersekolah di Sekolah Perempuan Metodis Jalan Cenderasari di Kuala Lumpur. Audrey Melissa ni merupakan seorang pustakawan dan juga pelajar contoh di sekolahnya dan menjadi role model lah kepada pelajar-pelajar yang lain. Ini membuktikan bahawa Audrey Melissa ni merupakan seorang pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik di sekolahnya. Jadi disebabkan oleh sesi persekolahan Audrey Melissa ni yang hanya berbaki beberapa bulan sahaja lagi, ibunya membuat keputusan untuk tidak membuat pertukaran sekolah atau dengan kata lain meneruskan pembelajaran Audrey Melissa di Sekolah Metodis di Kuala Lumpur ni. Dan disebabkan itulah Audrey Melissa ni terpaksa berulang-alik setiap hari dari Kuala Lumpur ke Puchong dan sebaliknya untuk ke sekolah. Dan satu lagi perkara yang menarik adalah ibu kepada Audrey Melissa ni pada setiap hari pada waktu tengah hari akan menghubungi Audrey Melissa untuk memastikan yang anak tunggalnya itu telah pulang ke sekolah atau belum. Jadi pada hari kejadian Audrey Melissa Batinaden ni tidak dapat dihubungi oleh ibunya walaupun ibunya telah berkali-kali cuba menghubungi. Dan beliau terpaksa membuat laporan polis dan juga meminta bantuan daripada adik-beradiknya lain untuk mencari di mana keberadaan Melissa Batinaden. Keesokan harinya, ibu kepada Audrey Melissa ni telah mendapat satu panggilan daripada guru besar sekolahnya. Dan Perancis Margaret ibu kepada Audrey Melissa ni telah dimaklumkan bahawa anaknya telah ditemui tetapi dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa lagi, berhampiran dengan sebuah pencawang TMB di kawasan yang bersemak samun. Dan terkejut dengan panggilan tersebut, Perancis Margaret terus ke hospital untuk mengesahkan bahawa sama ada itu betul atau tidak anaknya. Dan memang betul lah, itu adalah mayat Audrey Melissa yang telah ditemui dalam keadaan yang sangat menyayat hati. Dan hasil forensik mendapati terdapat kesan luka di kepala Audrey Melissa. Dan hasil ujian forensik juga mendapati Audrey Melissa ni telah dirogol sebelum dicekik hingga mati. Dan lokasi penemuan mayat Audrey Melissa Batinaden ni tak jauh daripada laluan pejalan kaki yang sering beliau gunakan untuk pergi ke sekolah. Jadi laluan pejalan kaki ni menghubungkan dari Daya Bumi, kompleks Daya Bumi menuju ke Masjid Negara yang terletak belakang sana. Jadi saya akan cuba untuk ikut laluan pejalan kaki bawah tanah ni. Dulu keadaan lorong atau terowong ni memang agak teruk sebelum ianya dinaik taraf semula pada tahun 2016. Jadi panjang terowong ni lebih kurang 269 meter. Tidaklah terlalu panjang, tetapi kawasan ni dulu sebelum dinaik taraf memang menjadi spot untuk gelandangan dan juga penagih dadah.
Dan inilah dia kompleks yang menghubungkan masjid ni dengan kompleks ni, kompleks Daya Bumi. Jadi semasa hayat beliau, Audrey sering menggunakan terowong ini, termasuk juga pelajar-pelajar yang lain untuk ke sekolah. Dan sebenarnya terowong ni jarang digunakan oleh pelajar sekolah disebabkan adanya penagih dadah dan gelandangan yang buat kegiatan tidak bermoral di terowong ni. Dan akhirnya sebuah syarikat kawalan keselamatan, Pernas International Security Sdn Bhd, telah memberikan servis kawalan keselamatan percuma di kawasan terowong bawah tanah ni bagi memastikan keselamatan mereka yang lalu lalang ke dalam terowong ni. Pada Jun 2016, KLCC Holdings Sdn Bhd telah menaik taraf terowong ni dengan kos 6 juta. Disiapkan untuk baik pulih pada tahun 2016. Dulu teruk keadaan terowong ni, dan di sinilah lokasi di mana Audrey Melissa Batinaden telah dirogol dan dibunuh. Jadi terowong yang menghubungkan antara kompleks Daya Bumi dan Masjid Negara ni Ini adalah Masjid Negara dan ini adalah kompleks Daya Bumi. Jadi dibina satu terowong dari sana ke bawah ni dan tembus ke sini untuk memudahkan berjalan kaki menggunakan terowong ni. Disebabkan oleh highway besar di sini. Itulah dia tragedi yang sangat menyayat hati. Belum mendapat pembelaan sehingga kini Kisah pembunuhan seorang pelajar yang bernama Audrey Melissa Batinaden, anak tunggal kepada seorang ibu tunggal yang juga pelajar contoh di sekolahnya. Aduh, hujan lebat pula kat luar. Uish, bakap kat terowong ni pula. Sampai saya masuk tadi tak ada lagi orang tempatan yang guna terowong ni kecuali beberapa orang turis atau pelancong asing yang dari Masjid Negara
menuju ke kompleks daya bumi dan juga sebaliknya. Jadi kita harap suatu hari nanti pembunuh akan dapat ditangkap. Kalaupun tak dapat ditangkap, harap dapat dijadikan iktibar dan juga teladan kepada wanita-wanita di luar sana, terutama kepada mereka yang berjalan seorang diri masuk ke kawasan atau melalui tempat-tempat yang sunyi. Diharap dapat berhati-hati ya. ...1999 sampai hari ni tak settle kes ni. Walaupun difahamkan seramai 41 orang lelaki telah ditahan dan juga disiasat untuk membantu kes ni, tapi kesemua mereka tidak dapat membuktikan siapa yang bersalah di antara 41 orang ya. Itulah sedikit kronologi kes pembunuhan Audrey Melissa Batinaden. Saya rasa hujan dah berhenti kot. Belum lagi, masih lebat kat luar sana. Paksa tunggu dulu sebelum saya meneruskan perjalanan. Memang lebat hujan. Okay geng, jadi saya rasa itu sahaja rakaman yang saya dapat sharekan untuk gerakan pada hari ini. Tidak berkaitan dengan situasi tempat-tempat yang seram, tapi lebih kepada lokasi yang pernah menjadi tragedi pembunuhan yang menyayat hati waktu kita dahulu. Dan saya tertarik untuk mengikuti kes ni dan memberitahu tentang kes ni kerana ianya sebuah kes yang sehingga kini belum dapat diselesaikan. Dan terima kasih kepada rakan-rakan yang menonton video ni dari awal sampai akhir. Sekarang ni pun hujannya belum pijak dan saya akan gerak pulang. Jadi sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Dan itulah dia kisah yang saya ingin sharekan kepada rakan-rakan. Kisah benar satu jenayah pembunuhan yang tidak dapat diselesaikan sehingga ke hari ini. Dan diharapnya kepada mereka yang tahu akan maklumat dan juga info berkenaan dengan kes ni,
boleh tampil untuk membantu siasatan, walaupun kes ini telah lama berlaku. Jadi diharapnya suatu hari nanti akan mendapat pembelaan yang sewajarnya. Dan itulah dia, saya sedikit sebab dan juga geram bila orang yang telah membuat satu jenayah yang besar sampaikan membunuh masih lagi dibiarkan berkeliaran di luar sana. Jadi itulah dia, tak tahu nak cakap apa. Memang sedih lah. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi untuk menonton video saya dari awal sampai akhir. Dan insya-Allah lepas ni saya akan cuba untuk menayangkan video eksplorasi yang lebih menarik untuk tontonan anda semua. Jadi jangan lupa like, komen, share, dan kepada yang baru singgah ke channel YouTube saya, boleh tekan butang subscribe untuk mendapatkan lagi notifikasi video-video yang akan datang. Okey. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.